بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiza, ustaz dan ustazah, para pensyarah, doktor, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di masjid ini ataupun secara maya di Facebook. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita hadir menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Kemudian kita mendengar perbahasan ilmu atau kuliah ilmu. Mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin saya berbincang sedikit saja, kita berkongsi sedikit kerana kita pun telah jelas, banyak kita telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf, Ustaz Iskandar, Ustaz Fauzi dan sebagainya. Jadi bila tiba giliran kita ni, kita cakap sikit je lah kan, 5 minit pun mungkin okey lah pun kan. Bila kita bercerita tentang Ramadan ini ya kan, saum ataupun siam ini, walaupun para ulama berbeza pandangan dari sudut maksudnya, saum ini para ulama mengatakan bahawa bermaksud menahan diri kan, menahan diri. Okey, manakala as-siyam ini menahan diri juga kan, walaupun kedua-duanya ada perbezaan lafaz yang sedikit, bezanya ada ya, yang beza tu tak ada ya, as-saum tu kan, yang satu lagi as-siyam ada ya. Maksudnya ialah samalah, maksud itu menahan diri. Okay. Cumanya menahan diri lebih umum lah kan, manakala as-siyam itu lebih khusus lagi. Bila kata menahan diri ini, dia boleh jadi menahan diri daripada makan dan minum, kemudian menahan diri daripada bersetubuh antara suami dan isteri kan, dan juga daripada perkara yang membatalkan puasa ya. Okey, maka ada satu kitab yang ditulis oleh ulama yang bernama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 651 Hijrah kan. Setelah dia meninggal, lahirnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kan, seorang mujaddid yang hebat. Jadi Izzuddin, nama dia bukan Izzuddin, gelaran, orang berikan gelaran kepada dia Izzuddin, orang yang menghidupkan agama lah kan, agama Islam kan. Sebagai contoh misalnya kita ada Ibnu Katsir, dipanggil apa, Taqiyuddin Muhammad bin Ismail Abu Fida Ibnu Katsir, tokoh tafsir kan, kita selalu baca kan, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Macam contohnya yang lain, Az-Zahabi rahimahullah digelar dengan Syamsuddin Az-Zahabi, matahari yang menyinari agama. Okey, jadi ini gelaran orang beri kepada dia. Jadi ada satu kitab yang dikarya, yang ditulis atau dikarang oleh Abdul Aziz bin Abdul Salam ini, sangat baik kitab dia itu, yang bertajuk Maqasidus Shaum, iaitu objektif pensyariatan puasa. Kenapa syarak mensyariatkan puasa? Dia ada objektif dan tujuan dia lah. Maka kitab ini ada lebih kurang 50 muka surat dalam bahasa Arab lah. Rasanya dah terjemah lah dalam bahasa Melayu kan. Jadi ada 50 muka surat, dan bahasa Arab ni yang agak mudah lah yang digunakan dalam kitab tersebut. Jadi kalau sesiapa yang tahu bahasa Arab boleh baca kan. Dalam kitab tersebut ada 10 fasal, 10 fusul yang dibincangkan oleh ulama tersebut. Antaranya yang pertama dia membincangkan adalah berkenaan dengan dalil kewajiban berpuasa kan. Semua orang dah tahu lah, semua orang pun dah hafal, macam hafal surah Yasin kan, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi jenis di para ulama ini, bila dia menyusun kitab, dia akan mengikut bab. Entah, fasal yang pertama dibawakan dalil
Dalil daripada mana? Daripada Al-Quran. Kemudian dibawakan dalil daripada hadis Nabi SAW. Nak menunjukkan puasa ini wajib, bukan? Yang mana Allah telah menetapkan atau mewajibkan puasa ini kepada hamba-hambanya. Kemudian dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua dibawakan dalil hadis. Hadis apa? Bunyal Islam ala khamsin, syahadati la ilaha illallah hingga ila akhir hadis. Di hujung tu ada wa shaum Ramadan, kan? Apa maqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan puasa Ramadan ini wajib, maka tidak boleh ingkar dengan kewajiban berpuasa tersebut. Kan? Kita tak boleh ingkar dengan kefarduan yang telah difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk berpuasa. Dan benda itu telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berbicara tentang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, ayatul nida, ayat seruan yang Allah Taala panggil hamba-Nya dengan panggilan yang begitu baik, yang begitu mulia. Wahai orang-orang yang beriman, diajak, kan? Seruan. Jadi yang nak difokuskan kat sini adalah ayat selepas seruan itu, iaitu apa? Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kita buat satu contoh lain lah, ni tak ada kena-mengena lah dengan ayat Quran ni, tapi nak buat satu contoh. Kalau kita pergi pasar kan, kita pergi Maidin, ini pun lagu raya pun nak buka kan, kita tengok kan, kita tengok orang pakai header kan, adik kakak, kak mari beli ni, mari beli kan, dia suruh kita, betul? Manis dia suruh kita kan. Okey, jadi yang dia nak fokuskan tu apa? Ayat selepas seruan tu. Ada promosi ni, promosi baju ni, promosi ikan dan seumpamanya. Maka orang pergilah. Orang akan pergi, berbusu-busu tu pergi. Semua akan pergi dekat situ kan. Setelah dia panggil, dia ajak kita dengan cara yang baik, kan? Maka orang akan fokuslah apa yang disuruhkan itu. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung tu Tuhan kata la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebab itu puasa ni dia melatih diri kita untuk bertakwa, menjadi golongan yang bertakwa, muttaqi. Bila cerita takwa ni di mimbar Jumaat selalu disebutkan ittaqullah, betul? Imam Jumaat hari-hari sebut setiap Jumaat ittaqullah kan. Ada kadang-kadang jemaah terlelap kan bila ittaqullah, betul? Kan? Part ittaqullah tu dia terlelap kadang-kadang kan. Jadi kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berbicara tentang takwa ini adalah menjalankan atau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa. Jadi bila kata masuk ke Ramadan atau bulan Ramadan ini melatih takwa kita, kualiti takwa kita. Sebab itu dia amal itu mesti dibuktikan dengan perbuatan juga. Iman itu. Maknanya kata puasa ni dia berkaitan dengan iman. Kita beriman kan, diwajibkan adanya puasa. Maka sebab itu dia buktikan dengan amal perbuatan. Dia tak boleh sekadar lisan saja cakap aku berpuasa tapi perbuatan tak tunjuk, maka tak lengkap iman dia. Tidak sempurna keimanan dia, kan? Maka sebab itu dia mesti terkait rapat, membenarkan dalam hati dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Maka itu berpuasa ni melatih takwa kita. Dan bila kata takwa ini, puasa ini dia menyelamatkan kita daripada api neraka. Dalam hadis disebutkan wasiyam junnah, iaitu puasa ini adalah benteng. Kerana apa? Kerana disebabkan kita beriman tadi dan ada takwa itu tadi, kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan pada bulan puasa ni, segala benda yang harus yang kita buat sebelum ini seperti makan dan minum, tetapi disebabkan kita takwa kita kepada Allah, maka kita tak boleh makan dan minum pada waktu dia lah. Tapi bila dah sampai waktu dia, kita kena makan dan kita kena elakkan daripada perkataan-perkataan yang keji, daripada perkataan-perkataan yang kotor, mengumpat dan seumpamanya. Kan? Itu latihan takwa kita tadi. Sebab itu bila puasa ni semua dia menahan diri, nampak? As-siyam kita kan, as-saum, menahan diri.
ataupun dinamakan sebagai al-imsak, kan? Menahan diri, mengekang syahwat. Maka dalam kitab ini, yang pertama dibawakan hadis, setelah dibawa fasal yang tadi dalil, kemudian dibawakan tentang kelebihan orang yang berpuasa. Kita tahulah hadis iza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin, kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Semua orang hafal hadis ni. Even imam-imam tarawih pun akan hafal untuk bawa dalam dia punya tazkirah, kan? Tak apalah, bagus. Apabila tibanya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka segala pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufidat syayatin, dan dirantai, dibelenggu syaitan pada bulan Ramadan. Tapi kita lihat pada bulan Ramadan ni ada juga orang perangai yang macam syaitan juga, kan? Sebab apa? Kerana diri dah terbiasa dengan maksiat pada bulan-bulan lain, menyebabkan dia terbiasa untuk melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Bila bercerita, kata Qadhi Iyad ketika mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah pintu-pintu syurga dibuka, ditutupnya pintu neraka dan syaitan dibelenggu, adalah nak menunjukkan bulan itu orang manusia ini berlumba-lumba melakukan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya. Sehingga kan manusia ini dia berasa lemah untuk melakukan maksiat kerana syaitan dibelenggu. Dia akan rasa lemah, macam tak semangat nak melakukan maksiat. Pertamanya kenapa? Kerana dia dah tahan diri dia daripada makan dan minum. Jadi dia dia punya kadar nafsu dia tu lemah untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi berlaku tak kemaksiatan? Berlaku juga kemaksiatan. Kerana apa? Nafsu telah terbiasa melakukan kemaksiatan. Sudah kan para ulama menyebut bahawa syaitan yang pangkat yang besar lah, yang ganas-ganas dibelenggu. Adapun syaitan-syaitan yang kecil-kecilan tak dibelenggu, kan? Sebagian para ulama. Tetapi secara umum ni nak menunjukkan pada bulan puasa tu lah orang ramai akan melakukan ketaatan. Nampak? Takwa tu tadi, berbalik kepada takwa, kan? Dan orang ramai akan mengelakkan diri untuk daripada melakukan maksiat. Seboleh-bolehnya dia akan mengelakkan diri, kan? Sedaya upaya dia akan mengelakkan diri, walaupun dengan mengatakan perkara-perkara yang kecil. Nampak? Sebab itulah puasa tu tadi penting. As-siyamu junnah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Takwa ini adalah kata ulama yang membawa kepada syurga. Amalan yang membawa kepada syurga Allah. Dan dosa ini amalan yang membawa kepada neraka Allah. Sebab itu puasa satu amalan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata wasiyamu junnah. Nampak? Benteng untuk tidak terkena daripada api neraka. Salah satunya. Dan puasa ni istimewa, sangat istimewa. Sebab itu disebutkan dalam hadis, kan, dalam kitab ni mungkin saya ambil beberapa potongan hadis ni lah, yang mana diriwayatkan satu hadis yang sangat baik untuk kita telusuri atau kita ambil faedah, yang mana disebutkan dan hadis ni telah disebutkan juga oleh pada kuliah-kuliah yang lepas, yang bermaksud setiap amalan anak Adam ini adalah baginya kecuali puasa. Okey, setiap amalan anak Adam ini dia ada kadar pahala dia yang telah kita ketahui atau yang telah diberitahu lah oleh syarak, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa. Puasa ni kita tak tahu berapa kadar pahala dia, kita tak tahu, ganjaran dia kita tak tahu. Sebab itu dia kata sesungguhnya puasa ini adalah milik aku, iaitu milik Allah, kan? Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Nampak? Dan akulah yang akan mengganjari golongan orang yang berpuasa ini. Dia tak sebut puasa Ramadan. Maksudnya kalau orang yang berpuasa, tak kisahlah dia berpuasa sunat ke, berpuasa Ramadan ke, maka kita tak tahu kadar ganjaran pahala dia, melainkan Allah. Maka kalau Allah Ta'ala nak bagi berapa banyak, kita tak tahu, bukan? Itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata para ulama. Nampak? Amalan-amalan lain kalau kita solat berjemaah, kita tahu kadar lipat ganda dia, 27 kali darajat, bukan?
Sebab itu bila kita solat jemaah, beri penting solat jemaah ini, kata para ulama, walaupun dia dapat tahiyat akhir sebelum salam, sebelum imam berikan salam, maka dia dapat ganjaran 27 itu. Mudah-mudahan. Nampak? Walaupun sebelum salam. Sebab itu beri pentingnya solat jemaah. Kan? Ada sebahagian orang kadang-kadang dia malas nak solat jemaah. Bagi dia kata lambat, ya ni imam lambat ni baca. Ni dia rukuk lama ni. Betul kan? Baca pun tegak-tegak ni. Betul kan? Jadi dia tak nak solat jemaah. Jadi dia ambil inisiatif solat sendirian. Maka dia rugilah. Pahala berjemaah dia tak dapat. Maka sebab tu beri penting solat jemaah ni. Ya kan? Lebih-lebih lagi yang datang di masjid lah, ada afdalnya, ada kemuliaannya, ada kelebihannya. Jadi walaupun kita berada di rumah ataupun berada di pejabat, solat berjemaah. Kan? Walaupun dah imam dah tahiyat akhir, sebelum pergi salam terus duduk bersama imam ikut. Ada kadang sebahagian orang kita tengok ni kadang bila rakaat yang kedua kan, tengok kadang okey imam tu tak bangun apa tahiyat awal, dia tunggu imam tu tahiyat awal. Sebabnya bila kita dah ada dalam saf, kan, kita terus angkat takbir dan ikut imam tu. Kalau ketika imam tu sujud, kita sujud. Bukan tunggu dan tahiyat awal okey Allahu akbar kan. Sebahagian kita gunakan jemaah kita buat. Kan? Yang sebetulnya adalah kita tengok ketika mana imam tu turun dan waktu ketika sujud, kita turun sujud. Tunggu kejap kita ambil lap juga betul kan. Jadi dia kata okey, waktu ni okey waktu tahiyat awal, dia tahu dah imam nak tahiyat awal lah. Kan tasyahud awal kan. Baru dia nak takbir, baru dia turun tasyahud awal. Itu kebanyakan yang kita buat lah. Mudah-mudahan depan ni kita dapat perbaiki lagi. Jadi bila berbicara tentang hadis ni, kecuali adalah puasa, maka kita tak tahu kadar dia, pahala dia. Tuhan nak bagi berapa banyak kita tak tahu. Jadi maka sebab itu kita kena wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kan? Yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu. Maka dan dikatakan dalam hadis ini, puasa itu merupakan junnah, wasyamu junnah, benteng. Bila kita kata benteng ni, dia nak katakan kat sini kerana amalan yang membangkitkan takwa. Bila kata takwa tu tadi, amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka Allah. Nampak? Dan amalan puasa ini amalan yang membawa kepada ganjaran pahala, yang membawa kepada ganjaran untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikata wasiyamu junnah. Kan perisai. Kan? Wa idza kana yawmu shamun ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dalam kalangan kalian yang sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata keji, fala yarfuth wa la yaskhab. Dan ataupun perkataan yang lucah sekalipun tak boleh. Bergurau sengketa dengan kawan-kawan kan, perkataan yang lucah tak boleh. Kerana nak mengekalkan takwa itu kepada Allah, tak nak mengurangkan kadar pahala itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Perkataan yang kotor pun tak boleh, perkataan yang kecil pun tak boleh, apatah lagi memaki hamun orang lagi yang tak boleh. Kan? Perkataan yang mengundang kepada benda yang tidak baik pun tak boleh. Dia akan mengurangkan pahala puasa kita. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Dan kalau ada seseorang yang ada yang mencaci dia, memaki hamun dia, atau ingin menimbulkan kemarahan kepada dia kan, yang ingin mencaci atau mengatakan perkara yang tidak elok bagi orang berpuasa tu, maka kita katakanlah kepada orang yang nak kata pada kita tu, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni imru'un sha'im. Aku sedang berpuasa. Kemudian dikatakan lagi hadis ni, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa ini wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Nah, wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih wangi daripada al-misk, haruman kasturi. Bagi orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, iaitu mereka bergembira ketika berbuka puasa dan mereka bergembira kepada apabila bertemu Allah dengan berpuasa. Nampak? Jadi bau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi daripada haruman kasturi, kijang tu kan. Okey.
Bila dia bicara tentang ini, maka ulama kata, oh jadi kalau puasa ni tak boleh gosok gigi, tak boleh bersiwak ke? Tidak, bukanlah begitu. Maka boleh juga bersiwak dan juga boleh juga menggosok gigi, tapi janganlah sampai tertelan lah. Jangan tertelan awak gigi kan, mengambil kesempatan, tak boleh lah. Haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak gosok gigi, kita cakap dengan orang busuk, tak boleh lah. Kan? Kita seeloknya gosoklah gigi sehingga tidak membatalkan puasa tersebut. Maka sebab itu dia ada satu dan puasa ini beruntungnya orang berpuasa ini kerana ada satu pintu yang dinamakan pintu syurga, dinamakan Babur, dinamakan Ar-Rayyan, pintu untuk orang yang berpuasa. Mereka akan diseru, orang berpuasa, Allah Ta'ala akan seru mereka untuk masuk ke dalam pintu tersebut, pintu syurga. Inilah kelebihan orang yang berpuasa, kan? Maka sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita terus menjaga syahwat kita, menjaga nafsu kita, menjaga takwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak berkurangnya pahala kita hinggalah ke akhir Ramadan. Dulu kata guru-guru saya, nak uji takwa pada bulan Ramadan ni senang je. Kalau kita lihat pada sahur dia ataupun pada buka dia tu, dia berbuka dengan maksiat, maksudnya dia belum dah cukup lagi kesempurnaan takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh apa? Dia berbuka dengan rokok ke, dia berbuka dengan makwa ke, dia berbuka dengan yang bukan mahram dia, dia pergi bazar dengan berkepit dengan orang perempuan dia yang bukan mahram dia, maka telah mengurangkan pahala puasa dia. Takwa dia pun dah tak apa cukup. Orang Melayu kata kan. Jadi sebab tu kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang dia nampak ringgit, tak apa dah pergi bazar dengan apa, awet aku dah, contohlah, tengok ramai orang, dia kata sebab tempat ramai orang. Tak, bukan begitu. Okay? Sebab pada awal ni dia cakap nak pergi dengan awet dia pergi dengan yang bukan mahram, maka tak boleh. Ini merupakan maksiat. Maka takwa dah boleh diuji dah pada hari pertama Ramadan. Kita simak pada hari pertama Ramadan tu, kita tengok apa yang kita sahur. Kalau kita sahur dengan rokok ke apa ke, benda maksiat, maka telah mengurangkan pahala puasa kita. Nampak? Sahur-sahur dah dengar muzik sebagai contohnya, dengar lagu-lagu yang tak betul kan, atau tak kisahlah muzik kita dengar, maka dah mengurangkan kadar pahala puasa kita. Nampak? Bersahur dengan maksiat. Ada orang ingat maksiat dia kata zina. Tak lah, zina memanglah maksiat, yang antara maksiat yang memang kita tahu. Tapi kadang-kadang orang boleh tercengang bila dengar muzik, kata muzik bukan maksiat. Tak, mendengar muzik itu maksiat. Nampak? Kan? Jadi maka hendaklah kita melihat, menyemak balikkan, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala mengekalkan kita, memberikan kita istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah hujung Ramadan ini. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti pada masa akan datang. Kita akan bercerita tentang amalan-amalan para salafus salih berkenaan dengan Ramadan, dan juga apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar, kan? Dan bagaimana seseorang itu yang telah mendapat Lailatul Qadar, kan? Selama ni kita orang akan cari kan, apa itu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar kan? Adakah aku dah bertemu ataupun tidak, kan? Jadi insya-Allah jika ada kesempatan masa, kita akan berkongsi pada masa akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.